أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين ya Rabbal Alamin. Okay, saya tag 1-2. Oh, tiba-tiba lihat jam sudah lebih 9.45 ya sahabat. Janji memang nak online pagi malam ini. Satu siri kedua dalam memasyarakatkan homeopati. Tujuan program ini seperti yang pernah kita buat juga dahulu, tapi lebih berfokus untuk mendekatkan diri dan untuk memperkenalkan homeopati. Lain pun nampaknya kurang membantu, Okey. Mengapa guna data? Yang terpaksa guna data ya sahabatnya. Guna data memang kos tinggi lah. Mengapa? Kalau sahabat sendiri memilih homeopati berbanding alopati, apakah alasannya? Saya sendiri, kenapa saya pilih homeopati? Banyak lagi perubatan lain. Tentu ada asbab. Walaupun mereka tidak ingin terima, orang-orang alopati ni, mereka tidak ingin terima, dia tidak ingin kalah, dia tidak ingin ke belakang. Yang dia tahu dia adalah perubatan saintifik. Stop. Itu saja. Full stop, beres, ia adalah perubatan saintifik, kerana itu ia mesti diterima. Itu saja. Dia tidak berani untuk berlawan, kita kata secara kita berlawan secara adil. Tidak begitu. Sama juga kes dengan COVID-19 ni. Kalau boleh dia tidak mahu sesiapa pun ataupun mana-mana sistem perubatan pun yang cuba mencabar kemampuan dia untuk melawan COVID-19. Padahal kalau serah pada rakyat, itulah dia risau. Serah pada rakyat tak nak pilih alopati. Apa masalah? Ini masalah. Ini masalah dengan kumpulan para doktor alopati. Khususnya sebenarnya orang yang buat ubat sebenarnya hakikatnya. Para doktor kadang-kadang mereka lebih liberal. Kalau bertanya seorang doktor secara peribadi, mereka lebih liberal. Tapi pemikiran mereka juga dipengaruhi oleh puak-puak yang ingin memastikan ubat-ubat mereka ini laku dan dipasarkan dan dibeli. Orang tak nak beli pun dia paksa beli. Orang tak nak vaksin dia pun dia paksa untuk beli vaksin dia. Orang mempersoalkan mengenai kesan sampingan pun dia menafi sebolehnya dan cuba memaksa kerajaan dan KKM lah kalau Malaysia supaya mewajibkan. Dia tak berani nak kata wajib. Terpulanglah siapa yang nak atau tak nak, tidak ada masalah. Tetapi secara langsung mereka memaksa. Mereka memaksa orang mengambil vaksin. Ni sekarang ni isu apa ni? Monkeypox. Ada pula monkeypox sekarang ni. Belum apa-apa lagi pun. Tak ada arahan daripada WHO pun. Ini pihak KKM dah mula start. KJ dulu yang mula start. Belum ada jangkitan pun lagi di Malaysia dah mula start dah nak vaksin orang.
Ini masalah Malaysia. Okey. So kenapa berbalik kepada kenapa dahulu lagi sejak zaman Dr. Haniman lagi, kenapa doktor pada masa itu memilih homeopati? Kenapa orang yang ingin dirawat pada masa itu memilih homeopati? Dan pengikut Dr. Haniman pada masa itu adalah para doktor. Mereka yang memang berada pada landasan evidence-based. Evidence-based medicine. Rakan-rakan Dr. Haniman. Yang bukan rakan Dr. Haniman pun. Doktor yang baru, tamat seperti graduan baru, seperti Constantine Herring, seperti Compton Burnett dan banyak lagi doktor-doktor pada masa itu yang menguji bahan-bahan ubat Dr. Haniman. Kenapa mereka mengikut Dr. Haniman? Kenapa mereka memilih homeopati? Kita tanya itu balik. Yang sekarang duk sibuk menyerang homeopati ni. Mereka cuba nak mengesahkan bahawa homeopati ni tidak memberi kesan. Dia seperti apa yang berlaku hari ini, sama seperti perubatan tradisional lah. Sama. Tidak saintifik langsung, tidak memberi kesan langsung. Kalau ada kesan mungkin placebo. Kalau ada kesan pun nasib baik. Sebab dia tak ada evidence. Itu je persoalannya. Okay, so kita bawa balik isu ini ke zaman Dr. Haniman. Sekarang memanglah sebab pengikut yang menyokong perubatan homeopati. Bukannya doktor yang ramai. Di Malaysia pun ada satu orang saja doktor yang mengamalkan homeopati. Ada satu dua lah. Di Kelantan pun ada juga seorang saya dengar. Seorang doktor yang mengamalkan juga homeopati sebagai pilihan. Kalau pesakit nak homeopati, bagilah rawatan homeopati. Kalau pesakit tak nak, dia guna ubat-ubat biasa. Tidak bolehkah mereka ini berpegang atas prinsip ini? Prinsip kehendak pesakit, hendak rawatan mana? Prinsip beri pesakit yang memilih rawatan mana yang dia nak. Dan kita telah saksikan sepanjang 2 tahun, 3 tahun COVID-19 ini. Mereka tidak berani langsung untuk melepaskan. Bukan isu keselamatan insan. Ramai sanggup merdeka, sanggup tidak pergi hospital, tidak ambil vaksin pun. Sampai sekarang pun ada lagi yang tidak ambil vaksin. Tapi sekarang sebab keadaan sudah bangsa pulih, barulah dibenarkan untuk semuanya bersama. Boleh masuk ke kedai, boleh masuk ke pejabat seperti sebelum COVID-19. Kalau tidak, berapa banyak tekanan yang hendak dikenakan. Ini isu. Okey, okey, kita cakap dan selalunya juga dalam sejarah. Dalam sejarah kita telah saksikan berapa banyak orang-orang yang masuk homeopati. Saya pernah menyebut dahulu, antaranya dalam buku homeopati perubatan alam baru ni, kita petik beberapa orang. Siapakah yang menjadi pelopor homeopati? Kenapa mereka memilih? Antara Bonninghausen yang kita sebut di sini, Bonninghausen ni mungkinlah dia bukan doktor sangat, tapi beliau juga menerima homeopati. Malah beliau mempunyai kemampuan dan keupayaan yang luar biasa sehingga King Wilhelm ke-14 mengeluarkan perintah kabinet menganugerahkannya kebenaran untuk mengamal sebagai seorang doktor. Ini cerita Bonninghausen. Itu pun keterlibatannya dalam homeopati adalah diasaskan oleh peristiwa yang kukuh, iaitu rasa terhutang budinya terhadap homeopati justru
beliau dapat bebas daripada penyakit TB. Lihat kenapa Dr. Bonninghausen ini menerima dan mempromosikan homeopati, kerana beliau sendiri telah mengalami masalah. Di sini sebut mengenai penyakit TB. Mengenai penyakit TB. Cuba sekali lagi masuk dalam program. Ada beberapa lah contoh yang ini. Ada contoh. Ya sahabat, beberapa contoh orang-orang kebanyakan yang memilih homeopati sebagai jalan ilmu untuk mereka belajar dan juga untuk mereka menggunakan untuk merawat orang lain. Dicontohkan di sini, saya masuk dalam buku ni, J.T. Kent dan James Tyler Kent yang kita kenali dalam homeopati, yang banyak menulis dan memperkembangkan ilmu perubatan homeopati khususnya di Amerika Syarikat. Beliau juga seorang doktor from Eclectic Medical School. Telah pun memulakan kariernya di St. Louis pada masa itu, tapi memilihkan homeopati sebagai wadah perjuangan. Kenapa? Kerana penyakit isterinya, isterinya pernah menghadapi kesakitan yang gagal disembuhkan dengan cara perubatan yang dia pelajari di Eclectic Medical School katanya, dan oleh para doktor perubatan alopati. Okey. So penyakit isterinya itu dia dirawat secara homeopati dan akhirnya berjaya disembuhkan. Sesiapa pun jika mengalami satu situasi atau kemungkinan, walaupun kita bencilah sesuatu ilmu perubatan atau orang itu kita benci, tapi satu keadaan yang dengan tiba-tiba ilmu itu ataupun orang itu ataupun insiden itu yang menyebabkan anak kita sembuh, adik kita sembuh, kita sendiri, penyakit kita sendiri sembuh. Takkan kita berdiam diri. Kurang-kurang kita bercerita kepada orang lain. Dan mungkin kita akan belajar. Dan daripada pengajaran itu boleh membantu orang lain. Dan kita boleh menyelamatkan juga nyawa orang lain. Ini isu. Kenapa isu perkara seperti ini tidak ingin dilihat oleh perubatan barat? Dia tahu, kita tahulah, WHO pun tahu, antara amalan perubatan yang paling dikehendaki pada waktu ini, yang diminati oleh orang ramai, ialah homeopati. Sebab tu homeopati menjadi second largest bagi pelanggan dunia yang meminati selain alopati. Alopati memanglah sebab ia dipaksakan. Tapi homeopati ini pilihan masyarakat. Apakah mereka mengingat homeopati ini masuk ke Malaysia ke sampai ke India ke? Kerana tanpa apa-apa sumbangan khusus. Sumbangan dia lah yang menyebabkan orang belajar homeopati sebenarnya, dan sumbangan dia lah yang menyebabkan homeopati itu berkembang. Di India, kita contoh dalam buku yang sama ni. Di India, Dr. Mahendralal Sirkar yang merupakan naib Presiden Persatuan Perubatan British cawangan Bengal pernah mengecam homeopati sebagai perubatan palsu. Tetapi setelah berulang kali melihat sendiri kes-kes yang dirawat oleh pengamal homeopati, pada masa itu Babu Rajendralal Dutta mendapat kesembuhan. Akhirnya beliau secara beransur-ansur bertambah yakin terhadap kebenaran falsafah perubatan homeopati.
Bahkan beliau mengatakan kebenaran mesti disebarkan dan kebenaran mesti diikuti dengan tindakan. Okey? Itu. Ni Dr. Mahendralal Sirkar. Seorang yang naik Presiden Persatuan Perubatan British, perubatan moden. Langsung tidak mahu terima hakikatnya. Tapi bila kita berada, contohnya berada di sebuah hospital, tiba-tiba kita lihat yang diguna itu bahan herba ke, bahan homeopati ke diguna. Dan kita lihat kejayaan-kejayaan. Takkan kita duduk saja. Takkan kita kata, rawat secara alopati, jangan guna yang lain. Tunggu ubat alopati. Tunggu. Jangan balik lagi. Tunggu ubat homeopati. Tapi apabila nyawa menjadi taruhan, bagaimanakah keadaan itu boleh diterima oleh seorang doktor sekalipun? Itu isu. Kenapa orang-orang ini, puak-puak ini tidak ingin menerima hakikat kebenaran? Tentulah ada backup dia. Kita tahulah backup. Kenapa? Ni orang yang buat ubat khususnya multinational companies, MNE orang kata, MNC, multinational companies. Itulah yang promo hakikatnya. Sejak dulu pun, sejak zaman Dr. Haniman pun. Sebab mereka tidak akan memperoleh untung kalau ubat-ubat homeopati ini diterima dengan luas oleh masyarakat dunia. Tidak ada peluang untuk dia buat untung. Seperti orang yang untung daripada vaksin hari ini bertrilion dolar. Bertrilion dolar. Lihat Bill Gates. Bertrilion dolar. Akibat dapat jual vaksin dia. Orang nak ke tak nak ke, kerajaan yang bantu untuk mewajibkan. Ini isu besar. Kita balik kepada siapa yang pernekal homeopati di Malaysia. Kita tahulah seorang yang dalam buku ini kita perkenalkan siapakah orang pertama yang membawa masuk homeopati. Kita kenalkan orang, tetapi orang yang memperkembangkan homeopati kemudian dan juga menjadi murid beliau ialah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Apakah orang sehebat Dr. Burhanuddin, pejuang bangsa, orang beragama, menerima homeopati itu dengan begitu saja? Kita baca cerita Dr. Burhanuddin juga dalam penyataannya, dalam ceramahnya, dia menceritakan bahawa dia penyakit asma dia, penyakit lelah dia sembuh dengan homeopati. Kerana itu, dia mempromosi homeopati dan ingin melihat homeopati ini sebagai satu perubatan arus perdana milik bangsa Malaysia merdeka. Itu yang dikehendaki oleh Dr. Burhanuddin. Kenapa? Kerana ia telah berjaya menunjukkan kemampuannya. Mungkinlah tidak dalam semua kes. Seperti juga alopati, tidak dalam semua kes dia berjaya. Sehingga dia hendak memaksakan semua orang ikut alopati. Tak ada. Homeopati pun berdasarkan prinsip keserupaan simptom itu. Bila ada yang menepati, maka dia sembuh. Begitu juga dengan Dr. Burhanuddin. Beliau sembuh. Kerana si minimum ubat yang digunakan oleh beliau itu sesuai dengan penyakit dia dan dia sembuh. Kenapa itu dia? Kerana itu dia berjuang untuk homeopati, menyebarkannya, mencari anak murid. Yang mulanya seramai 12 orang, selepas itu dikembangkan lagi. Kemudian 12 orang itu biarkan lagi, lebih ramai lagi, sehingga yang berlaku pada hari ini ribuan orang berada dalam perubatan homeopati. Dan perkembangan ini tidak disukai oleh perubatan arus perdana, tidak disukai oleh pihak kerajaan. Sebab itu akta demi akta diusahakan untuk menekan homeopati. Nah sekarang ni akta baru ni, akta pengamal ni, tidak lama lagi bila bawa masuk ke parlimen akan digunakan untuk menekan para pengamal. Sebab itu ada berita dalam surat khabar menceritakan tahun berapa, 2011 ke 2013, jangkaan bahawa seramai 300 klinik homeopati akan tutup lebih 10 tahun dahulu. Dan jangkaan itu akan berterusan sehingga tak ada. Sehingga orang yang praktiknya nanti hanyalah orang lulusan Cyberjaya ataupun universiti mana
yang kononnya mereka ini sahaja yang boleh bertugas, makna jumlah itu menjadi semakin kecil. Dan masa itu dia terpaksa berperang secara adil dengan doktor-doktor alopati. Kena buka klinik, kena guna syarat-syarat seperti alopati juga, kena attend kursus, kena kena buka ke waktu, kena bayar yuran persatuan, kena bayar pada kerajaan, ada tax. Semua benda mesti kena ikut yang menekan. Dan juga ia akan menyebabkan kos rawatan jadi tinggi. Setinggi perubatan alopati lah. Maknanya kos nanti akan tinggi dan pasti sama-sama membebankan masyarakat dan rakyat. Ini isu. Okey. Ini isu sebenarnya. Kembali topik malam ini kita bercakap mengenai memasyarakatkan homeopati. Nak bagi masyarakat kenal homeopati. Kenapa orang suka homeopati? Ada sebab lah. Kita akan bicara di waktu yang lain mengenai sebab-sebab lain. Asal-asal lain. Pasal gula ke pasal apa tak apa. Kita bicara. Ini sekarang kita bicarakan mengenai kenapa seseorang itu, malah para doktor pun memilih homeopati sebagai wadah perjuangan dia. Sebagai ilmu perubatan yang ingin dikedepankan yang boleh memberi kesembuhan. Kenapa? Sebab hakikatnya tidak semua kes alopati berjaya menyembuhkan. Dan kes Dr. Burhanuddin mengenai asma tu. Apakah hari ini asma berjaya disembuhkan? Tak berjaya pun. Dia hanya dibantu sedikit hanya untuk menahan saja. Diberi katakan apa bahan untuk sedut tu. Apa dia panggil? Ventolin. Inhaler. Inhaler tu. Kena bawa ke mana-mana. Orang asma ni kena bawa inhaler. Tiba-tiba datang serangan asma dengan tiba-tiba rasa susah nak bernafas. Ambil inhaler dan terpaksa sedut. Seumur hidup lah begitu. So, di mana ubat yang menyembuhkannya? Itu masalahnya dengan sistem perubatan ni. Sama juga orang diabetes ke, orang darah tinggi ke. Every day kena ambil ubat-ubat dia. Tak ambil, darah naik balik. Tak ambil, kencing manis naik balik. Kebergantungan itu bukanlah satu sistem rawatan yang baik. Dan saya pernah memberi saranan kepada sahabat, orang yang meminta untuk dirawat asma pun, dia kata selalu dapat serangan tengah malam asma. Rasa sesak, sehingga pernah mengguna bergantung sangat kepada inhaler. Mesti ada bahan ubat dia untuk disedut. Kita beri remedi homeopati, as simple as aconite pun kita bagi. Dan kita menunjukkan kaedah yang betul bila waktu yang sesuai diambil bahan tersebut untuk menghalang daripada dia datang. Ataupun kita jadikan aconite itu sebagai ganti inhaler. Bila datang serangan saja cuba ambil. Setiap berapa minit yang kita sarankan. Berjaya pun tak ada masalah pun. Ada yang bebas daripada menggunakan inhaler pun. Okey, itu. Kenapa? Kenapa? Ini tidak boleh diterima. Dia kata tidak evidence based, tak ada bukti. Itu sajalah. Tak ada modal lain. Sebab apa? Dia nak semua ni masuk makmal. Dia nak bahan yang kita beri pada pesakit itu. Bahan yang terbukti masuk makmal dia adalah satu bahan. Bukannya dia kata gula kosong saja. Dia kata tak nak placebo. Kita bercakap mengenai remedi yang bahannya begitu halus sehingga tidak dikesan oleh makmal. Itu dia tak nak. Itu isu. Kita boleh bicara berterusan mengenai perkara ini. Tapi saya nak petik satulah. Okey. Saya nak petik satulah. Satu lagi saya nak petik. Sebenarnya banyak-banyak perkara yang kau boleh baca. Orang mempersoalkan kenapa Queen masyarakat diraja di Britain berterusan melantik doktor peribadinya adalah doktor homeopati, bukan alopati. Yang baru meninggal 2-3 tahun lepas, Peter Fisher. Beliau adalah doktor di istana. Doktor istana. Kenapa? Pastilah kerana di sana ada kesan kesembuhan yang mampu diberikan oleh homeopati. Yang tidak mampu diberikan oleh alopati.
Bukan saja tidak mampu diberikan, malah banyak kes di mana alopati tidak berjaya menemukan apa nama penyakit. Orang sakit tapi dia tidak boleh menemukan apa penyakit dia. Sebab belum timbul. So, terpaksa dirawat dengan cara lain daripada alopati. Sebab dia tidak ada kes untuk menyelamatkan, untuk mengurangkan masalah kesakitan yang dialami oleh seseorang. Okey? Sebab itu prinsip alopati. Dia tak boleh merawat seseorang yang dalam keadaan sakit tetapi tidak dapat disahkan sakit apa. Sebab prinsip dia kena tahu nama penyakit baru nak guna ubat. Begitulah juga yang berlaku dengan kes saya dahulu. Hendak didiagnose, bermacam diagnosis hendak digunakan untuk memastikan saya ada nama penyakit. Akhir-akhir dia kata saya doktor dia kata mengatakan dia mengesyaki ada kanser dalam diri saya. Dalam tahun 1990 dahulu. Ada kanser. Jadi dia nak cek di mana kanser. Saya fikir kalau saya mendedahkan diri saya kepada pihak hospital dengan pelbagai diagnosis yang memeritkan dan menyakitkan itu, saya boleh mati sebab diagnosis. Sebab diagnosis dia nak mengesahkan saya ada kanser. Tapi 30 tahun saya boleh hidup tanpa alopati. Tak ada masalah pun. Okey, sekarang saya nak bacakan apa yang disebutkan oleh Sir John Way. Sir John Way ini adalah doktor istana juga. Sir John Way ini hidup di tahun kemudian. Dalam ni kita ada cerita mengenai tahun bilakah homeopati masuk ke istana Britain. Kita juga masukkan dalam buku ini mengenai Dr. Queen di peringkat bawah, bukan di peringkat istana, bila dia masuk ke homeopati di Britain. Tapi Sir John Way bukan masa ini. Dia di masa kemudian juga. Tapi beliau adalah doktor istana. Sedang Sir John Way ini, Way dia ni, W-E-I-R. Physician to King George the 16th. Dan juga menjadi physician kepada 4 generasi monarki Britain. Apa beliau kata, Sir John Way? Dia kata ni, I believe what prevents men from accepting the homeopathic principles is ignorance. But ignorance is criminal when human lives are at stake. Itu kenyataan beliau. Apa maksudnya? Sir John Way kata, saya percaya apa yang menghalang seseorang menerima prinsip-prinsip homeopati adalah kejahilan. Dan dia nak mempertahankan kejahilan itu. Tetapi kejahilan adalah satu jenayah apabila kehidupan manusia dipertaruhkan. Okey. Boleh tak? Boleh tak ayat ni? Cantik tak ayat ni? Kenyataan yang benar. Ramai juga orang buat kenyataan seolah-olah seperti itulah. Saya percaya apa yang menghalang seseorang daripada menerima prinsip-prinsip homeopati adalah justru kejahilan. Tetapi kejahilan adalah satu jenayah apabila kehidupan manusia dipertaruhkan. Kita terpaksa, nak dipaksa terima alopati kerana kejahilan dia. Sanggupkah kita mempertaruhkan kerana kejahilan kita? Kerana kejahilan alopati ini. Sama juga vaksin. Vaksin ini menyelamat. Bukan bagi semua orang vaksin itu menyelamat. Bagi setengah orang, ya. Tapi bagi orang tertentu, ia mungkin mendatangkan mudarat dan kematian. Termasuklah ayah kepada Dr. Mazhar. Lepas ambil vaksin beberapa hari, terus sakit dan mendapat stroke. Berapa? 2 bulan kemudian meninggal. Mana report? Kita tak jumpa report untuk dia menafikan bukan sebab vaksin. Untuk mengesahkan disebab vaksin pun tak keluar. Mana report? Mana report? Itu. Mereka tidak berani untuk mengedepankan diri untuk mengemukakan satu keputusan studi atau research yang benar berkaitan perkara ini. Bukan ayah kepada Dr. Mazhar saja, ramai orang yang menghadapi masalah dan mati kerana
Yalah, vaksin betul lah menyelamatkan, dia mengurangkan risiko untuk berapa. Tapi untuk orang-orang sebagai orang tertentu, bila orang itu sakit dan dia tidak berani nak ambil, kita paksa dia sakit, tiba-tiba dia sakit betul. Itu masalah. Okay, so ingat kata Dr. John Way, dia kata, I believe that what prevents men from accepting the homeopathic principles is ignorance, kebodohan, kejahilan. But ignorance, kebodohan ni, kejahilan ni adalah satu jenayah. Ignorance is criminal when human lives are at stake. Ia adalah satu jenayah apabila kita ingin mengorbankan, mempertaruhkan nyawa manusia. Lagi kata Sir John Way, no honest man faced with the facts of homeopathy can refuse to accept it. Okay? Tiada orang yang jujur, yang berhadapan dengan fakta ini, fakta kejayaan homeopati ini, boleh tidak mahu menerimanya. Okey, saya terjemahkan, tiada orang yang jujur berhadapan dengan fakta kejayaan homeopati ini boleh enggan menerimanya. Dia tidak ada pilihan. He has no choice. Bila homeopati yang menyelamatkan dia daripada keadaan sakit, dia tidak ada pilihan. Dia tak boleh kata, oh, aku selamat kerana alopati, bukan kerana homeopati. Sebab hakikatnya memang dia terselamat kerana remedi homeopati. Okey. Boleh tak? Boleh terima tak hakikat ini? Hakikat ini. Kita orang biasa mungkin. Orang biasa mungkin. Sambung Sir John Way lagi katanya, he has no choice. When I had to face it, I had to become a follower. Apabila saya terpaksa berhadapan dengan fakta bahawa homeopati ini berjaya menyembuhkan, saya terpaksa menjadi seorang pengikut. I have to become a follower. Sebab saya sudah melihat bukti kejayaannya, keberkesanannya. Saya terpaksa mengikut. Demikianlah mereka yang mengamal homeopati di Malaysia. Demikianlah mereka yang belajar homeopati daripada mana-mana kursus, daripada saya ke daripada pihak mana pun. Kenapa mereka boleh menerima homeopati? Kerana mereka sudah melihat ciri-ciri kejayaan sistem homeopati. Memanglah bukan 100% dalam semua kes. Seperti alopati juga, bukan dalam semua kes dia berjaya merawat. Kanser pun kanser macam itulah. Ada juga yang baru-baru yang berjaya, yang lain tak berjaya pun. Kencing manis langsung tak ada kejayaan. Yang ada memburuk sedikit, potong. Memburuk sedikit, potong. Amputasi, tak habis-habis. Itukah kejayaan amputasi? Itu bukan rawatan pun hakikatnya. Nak kata bantu selamat pun tidak. Selepas-selepas dipotong tu, setahun, 2 tahun lagi akan memburuk balik. Pemotongan itu adalah satu penyebab kepada berlaku penyakit kencing manis secara berterusan. Okay. Itu isu jari memburuk di tangan Dr. Konstantin Herring tu. Tak tahulah, dia tak cerita mengenai dia ada kencing manis ke tidak. Tapi bila pergi pada doktor alopati kata jari dia kena potong. Sebab dia sudah memburuk. Tidak ada kaedah lain dalam ilmu perubatan homeopati, alopati. So, rakan dia nasihat dia guna remedi homeopati dan jari dia selamat. Tak perlu disembuhkan, tak perlu dipotong. Itu menyebabkan dia, Konstantin Herring pun, menjadi pengikut homeopati tulen dan hebat dan menyumbang lagi, membuat kajian dan menghasilkan buku lagi. Mencari remedi-remedi baru lagi untuk memperjuangkan homeopati. Kerana dia mengalami kesan-kesan kejayaan homeopati. Ini yang orang alopati marah. Ini masalahnya. Okay, dia tiada pilihan. Apabila saya terpaksa berhadapan dengan kenyataan ini, saya terpaksa menjadi seorang pengikut. Kata Sir John Way. Okey. Homeopati ada ubat kencing manis ke tuan? Okey, tanya doktor homeopati. Jumpa pengamal homeopati. Dia ada. Dalam homeopati ni
dia memang rawat secara holistik. Dia boleh mengeluarkan masalah tersebut, tapi mengikut keadaan lah. Dia bukannya seperti alopati susah untuk merawat, cari remedi. Dalam homeopati pun kena jumpa seseorang yang berjaya mengesan secara holistiknya remedi mana yang sesuai dengan orang tersebut. Yang tu insya-Allah dia boleh keluar daripada masalah kencing manis. Tapi janganlah hujung-hujung selepas tak berjaya dirawat baru nak pergi pada homeopati. Kena carilah di peringkat awal lagi. Di peringkat awal lagi. Kau dah lewat. Kau dah lewat memang sukarlah. Tapi tidak ada yang mustahil. Dalam Islam kita sebut tiada penyakit yang tidak ada ubat. Okay? So there was no choice if I were to continue to be an honest man. Itu kata apa ni? Sir John Way kata. There was no choice if I were to continue to be an honest man. Tidak ada pilihan bagi saya jika saya ingin berterusan menjadi seorang yang jujur. Saya ingin menjadi seorang yang jujur dan saya nak kata homeopati ini tak berjaya. Tak boleh. There was no choice. Tidak ada pilihan baginya. Truth always demands adherence. Itu last kali tulisan Sir John Way. Boleh cari kat internet apa yang dia kata. Truth always demands adherence and offers no alternative. Kebenaran sentiasa menghendaki kepada komitmen dan tidak menawarkan sebarang alternatif. Demikian kenyataan Sir John Way, doktor kepada King George ke-6. Dia menjadi doktor di Raja Britain selepas Perang Dunia yang pertama. Untuk beberapa lama lah, 4 generasi yang disebut. Okey. Saya tidak tahu nama ubat, ya. Tanya, kena pergi jumpa pengamal homeopati, berhadapan betul-betul apa masalah, apa simptom dia, apakah kencing manis dia menyebabkan kencing dia menjadi asyik nak keluar saja, setiap sejam nak keluar, setiap setengah jam nak keluar. Adakah bila selepas dia kena kencing manis itu kencing dia menjadi sukar, menjadi sakit? Ada hubungan semua. Bukan sebab kencing manis ini nama yang diberikan oleh perubatan alopati. Dalam homeopati dia bukan isu nama. Homeopati merawat berasaskan simptom-simptom. Okey, so sebab itu kita kena jumpa pengamalnya dan menceritakan semua simptom-simptom kita dan dia akan catat apakah pesakit ini simptom dia apa, emosinya apa, dia melarat dengan apa, melarat dengan cahaya ke, melarat minum air gula ke, melarat dengan makan ke, melarat dengan duduk ke. Kalau dia sudah ada masalah memburuk di tempat mana, di tangan ke, di kaki ke, di mana-mana tempat. Semua itu kena jumpa pengamal homeopati. Pengamal. Saya saran seperti itulah. Jumpa pengamal yang betul. Dan 2-3 tahun lagi, kita pun kumpulan kita, orang yang dah umur lebih ni, dah semakin hapus dah. Kena jumpa doktor yang betul-betul, yang dah ada kelulusan daripada universiti. Saya berjaya ke universiti mana ke yang diiktiraf oleh kerajaan. Begitulah kehendak pihak kerajaan sekarang. Matlamat dia pun hendak mengenepikan orang-orang lama seperti kita ni. Kalau boleh orang yang dulu beramal berasaskan CJ-CJ daripada persatuan, CJ-CJ daripada luar negara ni, tak beramal lagi. Itulah matlamat dia pun. Dia hanya tunggu masa je. Sejak tahun 2010-2011 sehingga dah 10 tahun lebih sekarang ni, dah semakin kurang dah. Yang orang baru yang belajar dari persatuan yang ada CJ-CJ ni dah tak terima dah untuk mengamal. Kalau bekam lah. Kalau nak campur dengan homeopati tak diberi dah. Ini aturan-aturan yang semakin diketatkan oleh KKM. Kita tak boleh nak elak. Kita tak boleh nak elak. So malam ini kita dah bicara mengenai kenapa mereka, para doktor pada masa Dr. Hahnemann, para doktor ataupun yang bukan doktor, ataupun mereka yang terlibat dalam ilmu perubatan lain atau yang biasa, alternatif, menerima homeopati ini sebagai satu sistem perubatan yang berkesan.
Ada. Okey. So ada sebabnya. Itulah sebabnya. Itulah yang menjadikan punca Dr. Burhanuddin Al-Hilmi berusaha demikian kuat untuk mendapatkan anak murid, kemudian memperkembangkan homeopati ke seluruh tanah air. Kerana keyakinan beliau yang tidak tertanding terhadap kemampuan homeopati merawat penyakit lelah yang dihidapi oleh beliau, dikatakan dapat disembuhkan oleh ubat-ubat homeopati. Okey. Kenapa usaha beliau begitu hebat sehingga dapat memperkembangkan homeopati di Malaysia dan mengarang lagi buku-buku untuk dibaca oleh generasi? Sebab beliau sudah melihat kejayaan, beliau sudah merasa kejayaan. Beliau sudah berada di tahap seperti yang disebut oleh Sir John Way. Kita tidak boleh membutakan mata kita dan terpaksa nak terima kenyataan orang lain bahawa ubat lain tak berkesan. Yang berkesan hanya ubat yang boleh menjadi evidence based, yang boleh menggunakan evidence based, membuktikan bahawa dia ada bahan yang boleh menyembuhkan. Yang menyembuhkan bukan bahan ya sahabat, bukan bahan. Bahan itu hanyalah bahan itu mungkin adalah kaedah ataupun saluran untuk memberi kesembuhan. Ada prinsip dia yang lain yang menyebabkan kesembuhan. Okey, so kita kembali seperti agama kita kehendaki, tidak ada penyakit yang tidak boleh disembuhkan. Ada insya-Allah. Okay, sama ada dia boleh menyembuhkan untuk waktu itu, untuk mungkin bertempoh 6 bulan ke, lepas tu kena terus berubat lah, kena terus berubat. Mungkin ada remedi yang kena terus sembuh. Saya ada kes juga, taklah semua saya punya kes pun orang ambil ubat tu, kemudian dia sembuh serta-merta. Tak ada pun, ada yang terpaksa bergantung. Tapi ada juga beberapa kes saya sendiri hadapi. Walaupun saya tak ambil wang pada masa itu pun, tapi saya kata remedi ini insya-Allah boleh hilangkan masalah. Ini masalah tapak kaki ya. Ada orang upload dalam FB mengenai sakit yang melibatkan tapak kaki dia sakit bila dia berjalan. Kononnya bila dia berjalan sakitnya kerana berat badan dia melebihi, maka bila dia berjalan menapak maka kaki dia sakit. Bukan tak ada kaitan dengan berat, tapi para doktor kadang-kadang dia tidak ada pilihan untuk memberi alasan bahawa orang ni sakit sebab sesuatu. Sebab dia pun tidak ada evidence menyatakan orang ni sakit tapak kaki dia kerana masalah ini. Last sekali dia kata sebab berat dia. Saya terima orang yang kurus langsing pun sakit tapak kaki tetapi sakit juga. Sama juga dengan orang yang gemuk, sakit tapak kaki juga. Mungkin orang yang berat badan dia lebih sikit, dia ada sakit tapak kaki yang berterusan. Yang ni sakit juga, sama juga. Dan kita boleh menyembuhkan kedua-duanya bukan dengan cara menurunkan berat badan. Itu prinsip dia duduk tu salah. Tapi dia memberi kepercayaan kepada orang ramai. Orang mengalami sakit tapak kaki, rasa membakar, rasa menyucuk. Bila bangun, rasa menekan. Kebanyakan orang tua lah, orang yang berumur lah. Itu yang menyebabkan dia sakit. Berat badan. Logik kah? Ini masalahnya dengan sistem perubatan alopati. Dia pun membawa sesuatu yang bagi dia logik hakikatnya. Tapi itulah alasan yang diberikan pada pesakit. Dan memang ada kes mereka yang saya beri rawatan. Lepas itu, bertahun-tahun lepas tu jumpa kita, dia kata terima kasih. Sejak Tuan beri ubat itu kepada saya, kaki saya tak pernah sakit lagi. Inilah kesembuhan yang sebenar. Kita adalah beberapa remedi. Ada yang tepat, ada yang mungkin ya, tepat. Dia lega, ringan untuk beberapa waktu. Dia terpaksa bergantung dengan ubat. Ada kes. Dia boleh terus sembuh begitu dengan hanya beberapa dos. Okey. So, ini yang kita nak terangkan hakikatnya bahawa kita ada essence, kita ada intipati dalam amalan perubatan homeopati. Okey. So, ada masalah mengenai homeopati, jumpa pengamal-pengamal homeopati yang berdekatan dengan anda semua. Jadi saya di sini,
program untuk memasyarakatkan homeopati untuk supaya orang lebih memahami homeopati, apakah bahan yang digunakan, apakah kaedah homeopati dalam memberikan kesembuhan. So insyaAllah kita jumpa lagi. Saya cuba buat untuk program memasyarakatkan homeopati ni 2 kali ataupun 3 kali seminggu. So sambung daripada semalam. Pada semalam berkaitan dengan apa itu homeopati. Malam ini berkaitan dengan kenapa mereka memilih homeopati. Esok kita cuba cari satu topik untuk kita mendekatkan lagi masyarakat untuk lebih mengenali homeopati. So insyaAllah samping itu kepada mereka yang dah berjalan ke banyak tempat pusat-pusat rawatan ni masih tak sembuh-sembuh juga, saya sarankan masuklah kursus pengenalan kepada homeopati supaya kita kenal sendiri sistem perubatan homeopati, kita belajar, kita kenali ubat-ubat dan mungkin kita pun lepas belajar kita boleh mencari ubat yang paling sesuai dengan diri kita untuk kesembuhan. Saya fikir itu cara terbaik dalam suasana kita menghadapi tekanan daripada pelbagai akta yang cuba dikenakan terhadap kita ini. Kita galakkan orang belajar, orang ramai belajar, mungkin dengan ilmu yang sedikit dia boleh bantu merubah masalah diri dia kepada lebih sihat. Itu saja daripada saya. Siapa yang nak masuk program pengenalan kepada homeopati kita akan bermula insya-Allah awal Ogos. Mungkin pihak Persatuan Perubatan Homeopati Malaysia akan mengeluarkan iklan untuk kemasukan. Masuklah supaya kita akan jadi lebih mengetahui, more knowledgeable dalam ilmu perubatan ini. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.